Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi sekali dalam sesingkat waktu. Sebab kalau di Tanah Suci ni dah dekat nak masuk asar nanti, lebih kurang lagi 35 minit. Saya boleh habis insyaAllah dalam 15 minit. Boleh? Okey, kalau anda dah bersedia, mungkin anda nak tengok apa yang tengah berlaku di depan mata saya. Kita cuba tengok. Ini dia. Okey. Boleh nampak tak? Okey. Itu dia. Gambar Kaabah kita. Orang sudah mula perlahan-lahan sebab panas. Mereka lagi 40 minit akan penuh lah depan ni insyaAllah. Okey, Rohana, nampak tu? Baik, kita sambung cerita dengan topik pada hari ini ialah 3 sebab utama kenapa kita tak digalakkan. Perkataannya tak digalakkan. Sebab tadi ramai juga yang respon pada saya, "Alah doktor, saya baru fikir nak makan lepas maghrib ni, macam mana ni?" Saya kata tak digalakkan. Tak bererti sampai you tak boleh menjamah sikit selera ke, atau makanan yang mungkin you balik kerja lambat ke. Itu kita faham. Sebab tu kita kena dengan pemikiran yang terbuka. Bila dapat topik daripada saya, jangan terlalu direct sangat kan. Kita kena gunakan pemikiran yang orang kata apa, waras, dan dengar dulu faktor ataupun fakta-fakta. Jadi hari ini saya nak bagi 3 sebab utama kenapa dalam sains, bukan saya sendiri reka-reka, tak berani juga. Sebab dalam kumpulan yang saya sejak datang ke Tanah Suci ni, ramai juga ada yang saya jumpa warrior-warrior kita yang datang daripada KL, yang memang bertegur siapa dengan saya syukur sangat boleh bertemu dengan mereka. Tapi kebanyakan mereka memang ada penyakit-penyakit ataupun soalan-soalan, kemuskilan yang kita boleh bantu sejak selama 3 tahun ataupun dah nak masuk tahun keempat yang kita sungguh-sungguh untuk bantu supaya you menambah ilmu dan boleh membantu diri sendiri untuk sakit-sakit atau penyakit-penyakit yang agak simple dahulu. Kalau yang serius, tak bolehlah you buat rawatan sendiri, betul tak? Kita pun tak merawat melalui online macam ni. Kita memberi nasihat. Okey, 3 sebab utama yang saya janji pada anda ialah nombor 1 adalah disebabkan oleh kenapa tak boleh makan lepas maghrib. Ada 3 sebab. Satu ialah disebabkan oleh nutrisi. Pemakanan kita, khasiat kita, cara kita mencernakan, enjin-enjin yang nak diguna pakai semua tu belah malam, terutama sekali lepas maghrib. Maksudnya bila lepas maghrib tu maksudnya ada kaitan dengan cahaya. Apabila cahaya itu bertukar daripada maghrib, warna apa? Beritahu kat saya. Kan kuning, merah, kadang-kadang ada keemasan dan sebagainya tu. Bila matahari terbenam, kadang-kadang cahayanya masih lagi ada lorekan tu. Saya bila kata lepas maghrib tu, sehinggakan tak ada langsung walaupun satu benang cahaya, berarti dia dah mula gelap kalau tak ada bulan lah pada malam tu. Itu yang dimaksudkan lepas maghrib. Okey, definisi tu kena faham. Jadi pemakanan nombor 1 sebab utama. Nombor 2 ada kaitannya dengan you punya tidur. Sebab tidur tu selalu saya sebutkan, dan sebenarnya kita ambil tidur ni sebagai satu gaya hidup yang enteng. Maksudnya tak mustahak sangatlah sekali tidur cukup. Dan sebenarnya tak juga. Dia ada kaitan dengan kesihatan kita, terutama sekali malam ni penyakit apa saya sebut? Penyakit-penyakit yang kronik, seperti anda kalau ada diabetes ataupun yang nak kena diabetes, yang tak perasan nak kena diabetes, you jaga baik-baik. Diabetes ni, sebanyak yang dah ada diabetes, sebanyak itu juga tengah beratur. Termasuk kalau saya cakap banyak aja pun, cakap kosong tapi tak kendalikannya, senang-senang kalau cek salah-salah bulan dah rupanya dah cross the border. Sebab kadang-kadang kita dah cross border, darah kita dah pun diabetik tapi tak ada lagi gejala-gejala. Ada orang awal-awal dah bagi tahu. Dan last sekali, nombor 3 faktor ataupun sebab utama ialah disebabkan oleh physical activity. Maksudnya pergerakan badan kita pun ada kaitan dengan kenapa lepas maghrib tu tak digalakkan makan. Okey, bila saya sebut makan tu bermaksud macam dinner lah. Okey, right. So kata kunci untuk kita habiskan cerita, kalau nak dikatakan untuk dalam seminit ni saya nak habiskan cerita dengan cuma 2 perkataan aja dah boleh siap. Iaitulah semua yang saya cerita pada petang ni atau malam ni, anda kat sana malam kan, adalah disebabkan satu scientific term yang dinamakan circadian rhythm.
irama body clock kita. Dalam body kita ni ada satu jenis jam yang Tuhan dah jadikan fitrahnya kena ikut aturan yang Allah bagi. Ni yang orang kata sampaikan, bukan kata semua alam you nampak ni ikut Tuhan kata hijau pokok, awan kena biru, putih semua ni, hujan kena turun, bukit bukau semua kena make sure tanah ni tak bergerak dan sebagainya. Rupanya dalam manusia ni pun kita kena ikut aturan Allah, tetapi setiap sel, setiap organ kita Tuhan dah ada dia punya, dia panggil body clock ataupun organ clock. Dia dah ada timing-timingnya masing-masing yang tak boleh kita lawan. Kalau kita lawan, itu yang keluar penyakit tu. Faham? Okey, saya nak bagi kat anda apa yang dimaksudkan circadian rhythm dan apa kaitan dengan makanan, tidur dan physical activity tadi. Sebab semua ni kalau tak dijaga betul, bila dia berterabur dan kita rasa-rasa je kita boleh tahan tidur pukul 11, 12, 1, 2 pagi tu, kita rasa dan kita dah lalui pun nampak macam okey, sebenarnya penyakit akan timbul. Dah dibuatkan kajian, kalau kita terlalu berlawanan dengan circadian rhythm, body clock kita ni, jam dalam body kita ni, dan sel kita pun ada, mitokondria kita sehalus mikro tu, nano tu pun, dia ada dia punya timing dia. Pukul berapa dia aktif, pukul berapa dia pun nak tidur, pukul berapa dia lelap, pukul berapa dia aktif, pukul berapa dia betul-betul fokus, dia pun ada. Jadi saya nak bagi tahu kat you dalam 12 jam pertama, waktu siang, lepas tu 12 jam malam, apa yang berlaku. Okey, dengar dari sini you dapat idea. Katakan kita mula siang dululah. Malam tu sebab lebih mustahak, kita biarkan dulu supaya you tak lupa, dan lepas maghrib kenapa you akan tahu juga sekejap lagi. Bila kita bangun pagi, dengar bila kita bangun pagi, you tahu tak kenapa kita nak pergi ke toilet dan sebagainya. Sebab fitrahnya dalam body kita ni, bila dah diproses malam tadi elok-elok semua, masa ni proses pembuangan. Jadi waktu buang yang paling bagus ialah waktu pagi. Di antara bila you bangun, 1 jam kemudian tu bawel kita akan bergerak dengan lebih, orang kata apa, aktif. Faham? Ini memang dah Tuhan jadikan dah. You bayangkan kalau body kita tu Tuhan jadikan waktu pukul 3 pagi, bawel kita aktif. Tak gila kita nak kena bangun malam-malam tu tak. Pukul 2 pagi dia buat perangai. Kan susah kita nak tidur. Jadi Tuhan tu maha pemurah, maha penyayang, maha mengetahui, maha segalanya. Jadi dia tahulah pagi tu bila kita bangun, sebelum kita pergi mandi dan sebagainya, kalau cantik dia boleh buang awal-awal. Kalau tak pun sekurang-kurangnya sampai office kadang-kadang nak kena kali kedua pula. Ada tak perangai macam tu? Kan sejam pertama tu. Jadi sejam pertama juga body kita adalah antara yang tertinggi sekali blood pressure. Sebab tu blood pressure, kalau orang yang ada blood pressure tinggi-tinggi sangat tu sampai dah tak boleh kontrol semua, berhati-hati kalau you pergi toilet. Sebab tu orang tua-tua tak dibenarkan kunci semua, takut nanti dia jatuh lah, dia pitam dan sebagainya. Kan orang kena heart attack semua belah pagi, betul tak? Yang kena macam stroke semua tu, betul-betul. Jadi orang kata sebab dia jatuh dalam toilet, sebenarnya bukan dia jatuh, dia dah pengsan dulu ataupun dia terhoyong hayang dahulu. Sebab apa? Blood pressure paling tinggi ialah antara pukul 6.45 pagi hingga pukul 7. Lepas tu pukul 7.30 kelang melatonin yang penting waktu malam nak tidur tu, ingat tak hormon melatonin tu, kelang tu tutup. Pasal apa? Cahaya matahari dah naik. Sebab tu bila kita kejar matahari tu, kita ingat balik Tuhan masa nampak je matahari tu, dia tutup kelang melatonin supaya kelang apa keluar sekarang? Kelang hormon apa? Kortisol. Kortisol ni diperlukan. Walaupun orang selalu kata kortisol ni hormon stres, jangan anggap stres tu semuanya negatif. Kita nak pergi kerja pun, nak bersemangat pun, ada stres tak? Ada dia punya semangat tak? Itu stres yang positif. Kalau langsung tak ada stres yang positif, mungkin you lembab lah, heret kaki lah, nak pergi tak pergi kerja sama ni. Tak, kita semangat. Wih, cepat, kita takut lambat ni. Kita ada meeting pukul 8 nanti. Macam tu. Jadi kortisol tu dikeluarkan untuk tujuan menghadapi hari yang akan kita tempuhi dengan matahari dah naik tu. So ada kaitan dengan matahari naik, dengan aktiviti pada hari tu. Maka pukul 8.30 you dah top. Pukul 9 nanti testosteron pun meningkat. Testosteron ni lelaki perempuan ada. Okey, walaupun lelaki lebih banyak. Tapi untuk apa? Untuk mempersediakan diri kita supaya kita boleh pukul 10 pagi kita yang paling aktif. Jadi kalau nak buat meeting yang paling, orang kata apa, serius, nak buat keputusan yang soal negara lah maksudnya, soal apa keputusan yang cukup dahsyat-dahsyat tu, yang penting buat pukul 10 pagi. Sebab dalam kajian
highest alertness, waktu yang you paling boleh sedar dan fokus dan tidak terombang-ambing pemikiran you ialah pukul 10 pagi. Ini kajian. Lepas tu kortisol tu mempertahankan keadaan kita sampailah pukul 12, pukul 2, katakan you makan kenapa pukul 2, 2.30 tu kadang-kadang mengantuk, semua tu bukan salah body kita, bukan salah liver, bukan salah tu. Dia dah proses cantik dah semua, cuma kita makan mungkin terlalu lebih ataupun terlalu banyak gula, terlalu banyak susu, terlalu banyak benda yang heavy, faham tak? Tadi saya lupa nak beritahu, yang harus makannya eloknya antara 1 jam lepas bangun tidur. Saya ulang, 1 jam lepas bangun tidur. Kenapa tak sejam pertama sebelum you pergi mana-mana ataupun waktu you bangun-bangun terus ambil makanan you dan sebagainya? Sebab apa? Dia baru nak tukar dia punya gut. Gut tu maksudnya AMI kita yang melatonin, dia nak berhenti, nak pass over kepada kortisol punya AMI. Jadi pertukaran tu dibenarkan waktu tu masih lagi kadang-kadang mamun lah orang utara katakan. Dalam mamun-mamun tu janganlah nak jolok pakai nak makan je, ambil oatmeal, ambil susu, ambil gula semua, kopi semua, 3 in 1 semua, telan. Itu yang jadi tak sihat tu, faham? Jadi kalau kita benarkan, lepas sejam ambil buah-buahan, ambil rainbow food kan, benda yang berwarna-warni. Lepas tu air seleri yang saya kata tu dalam masa perut kosong awal-awal tu, ataupun ambil air kosong dengan air ada serat, maksudnya fiber up semua tu, supaya boleh masuk dengan chia seed. Okey, habis. Lepas tu kalau kadang-kadang you nak makan, saya benarkan sekarang ni kalau nak nasi yang berlemak atau nasi sejuk tu sikit, no problem. Dah mulalah tu benda baru, ilmu baru. Bila sampai pukul 2 petang, 2.30, koordinasi badan, ni dah lebih kepada fizikal. You punya pergerakan, you punya movement tu tak seharusnya mengantuk tidur. Sebab didapati kalau makanan tu betul, tidak heavy, dan makan tengah hari ikut balik sayur-sayuran yang menghijau lebih banyak kan, banyak serat, banyak benda yang saya kata macam sup-sup ataupun nak ubi dan sebagainya, supaya you jangan gaduh nak lapar sangat. No problem. 2.30, 3, masa tu body kita orang kata koordinasi tu bagus. Tak sepatutnya you sampai tertidur. Kecuali kalau you nak ambil power nap, dibenarkan. Power nap kan, dipanggil kalilah semua tu kan. Tidur 15 under control. Lepas tu pukul 3.30, masa tu lah you punya, kalau orang kata nak lawan panah ke, nak lawan ni lah, accurate punya, you punya fokus tu dari sudut fizikal, you yang the best pukul 3.30. Dan bila nak perform atlet, nak lari 100 meter ke, nak masuk Olimpik ke, nak pergi gym ke apa, pukul 5.30. Jadi kajian dah didapatkan, masa 5.30 sampai pukul 6.30 tu the best kalau nak masuk gym atau nak buat aktiviti yang berpeluh atau nak berkebun dan sebagainya. Faham? Dan pukul 6.30 lagi sekali blood pressure you naik balik. Blood pressure tu kena jagalah. 6.30 lagi sekali. Pagi tadi masa 6.45 pagi, lepas tu petang pun lebih kurang 6.40, 6.30 blood pressure tu meningkat. Okey. Last waktu 12 jam pertama tu ialah pukul 7 bila nak masuk maghrib, masa itulah you punya suhu paling tinggi. Maksudnya kalau you tak exercise pun, kalau dia ambil temperature, dia buat perbandingan, temperature you dalam seharian tu yang paling tinggi pukul 7 petang. Waktu nak maghrib tu lah. Okey, jadi bila datang dah maghrib, okey, bila dah datang warna-warni tu dah bertukar wajah, saya kata sampai tak nampak satu benang pun, selalunya lepas maghrib lah. Jadi kalau you nak buka puasa, siapa kata tak boleh kan? Buka puasa pun ikut perangai kita, tak adalah sampai nak sampai lahap tu, tak? Betul? Dan lepas maghrib you nak makan lagi, selalu saya katakan boleh makan dinner you sekejap. Masa tu matahari dah nak hilang langsung dah kan? Masa hilang aja matahari betul-betul gelap, you kalau boleh tutup kedai. Faham? Jadi lebih kurang 15 minit selepas you sembahyang tu kira tutup kedai lah. Sempat kita makan sikit lagi kalau boleh. Tapi kalau you nak betul-betul sihat daripada penyakit kronik, you cuma buka puasa, ataupun kalau yang puasa bagus, sebab malam nanti kita akan puasa lagi. Dipanggil puasa malam. Itu yang dipanggil puasa malam. Sering kali saya kata lepas pukul 8 lah orang-orang budaya Malaysia ni. Saya pun selalunya lepas pukul 8. Tapi sekarang saya nak awalkan sikit sejak belajar ilmu matahari. Bila dah orang kata dia dah sunset, dah habis, kita cuba kosongkan lagi sekali.
Tapi boleh minum tak? Boleh kan. Cuma kalau siapa tak boleh minum kopi, takut tak boleh tidur, jangan minum kopi. Faham? Ambil air lain banyak lagi, termasuklah air kelapa pun. Baik, sekarang 12 jam yang lebih mustahak ni. Saya ulang, yang lebih mustahak. Walaupun you kata malam relax lah dok, ni saya nak beritahu kat you, pernah pergi Disneyland tak? Tak payah pergi jauh, pergi Singapura cukup. You nampak masa siang kan, sibuk orang masuk keluar, tiket naik turun dia punya ni lah, turun naik dia punya apa orang panggil tu, kapal pula, apa tu, Allah Akbar, yang menakutkan tu kan, macam-macam lah. Tetapi bila dah tutup Disneyland ni, you ingat orang tak ada kerja lagi tak? Ada kan? Orang yang lori sampah kena datang, yang cuci jalan kena datang, nak repair apa yang rosak mesin-mesin tu, betul tak? Yang kadang-kadang ada electrical, macam-macam, bahkan lebih banyak kerja malam tu. Sama lah dengan body kita. Jadi pukul 9 malam yang paling top, melatonin keluar. Melatonin dah mula keluar tadi masa lepas maghrib. Sebab tu saya tak galakkan you makan. Sebab apa? Melatonin ialah bukan hormon untuk makan. Yang hormon makan ialah sejak you dengar kortisol tadi, ada hormon-hormon lain seperti ghrelin, leptin, bagi kenyang, bagi lapar, bagi rasa, bila nak keluar insulin, bila nak keluar glukagon, nak lawan insulin, bila nak lawan dengan apa lagi, masalah thyroid dan sebagainya kan. Semua tu belah siang dia aktif, tapi belah malam ada king dia, namanya melatonin dan growth hormone. Melatonin yang paling mula dia meningkat ialah pukul 9 malam. Jadi kalau you lepas maghrib, saya kata you tak kontrol lagi, sampai lepas isyak pun you makan lagi, you dah lawan. Bila you lawan, dia tak dengar cakap, macam Disneyland tadi, lori sampah nak mai, you tak bagi mai. Tahu orang nak cuci jalan, nak jaga dia punya mekanik yang rosak-rosak, seputu nak repair, you tak bagi mai. Tak bagi mai, besok Disneyland kena buka lagi. Maksudnya besok pagi you kena pergi kerja lagi, you kena makan tengah hari lagi. Lama kelamaan orang dah tak mau mai dah tengok Disneyland you, maksudnya body you pun dah mula give up. You akan keluarlah penyakit-penyakit, sampaikan daripada sesimpel penyakit kulit hinggalah penyakit apa? Penyakit kanser. Termasuk mental disorder, bipolar, anxiety, tak boleh tidur, PCOS, GERD, pernah dengar tak? Autoimmune, diabetes, blood pressure, kolesterol, obesity. Dia tak mau dengar lah. Sebab apa? Sebab you tak mau ikut dia punya fitrah. Jadi bila pukul 10.30, you punya bawel dia tutup. Dia punya usus you, dia tak mau aktif lagi dah. Baguslah. Sebab you dah bersedia untuk tidur terus. Bila pukul 2 pagi adalah yang paling lelap tidur. Yang paling nyenyak ialah antara pukul 1 hingga pukul 3 pagi. Kalau masa ni you masih lagi tak lelap tidur, you buat lagi Netflix you, memang lingkup lah. Macam nampak sihat besok, boleh tidur 4 jam pun kononnya boleh kerja, lama kelamaan dia makan dalam. Itu yang keluar penyakit yang bukan-bukan. Saya kata semudah apa? Pimple pun. Muka cepat tua pun, betul tak? Nak senyum pun susah. Sebab apa? Body kita dah tak boleh berpuasa waktu malam, tak sempat dia nak dapat deeper sleep. Masa deeper sleep itulah melatonin tertinggi sekali. Dan melatonin tu kalau dibandingkan dengan glutathione yang you pernah dengar selalu antioksida, glutamin saya nak kata apa tadi? Melatonin adalah lebih bagus daripada semua hormon waktu malam. Dialah yang menyelamatkan kita. Di Tuhan dah bagi melatonin, ada growth hormone untuk repair semua. 4.30 pagi kalau ambil temperature, tadi 6.30 petang paling tinggi, 4.30 pagi paling rendah you punya suhu badan. Macam tak? Di Tuhan dah buat semua tu, dan bila habis pukul 6 nanti, dia dah mula nak naik balik. Dia punya kortisol dah mula bersedia, nak tukar guard dah, melatonin pun nak bagi orang kata tukar kawalan. Maka kalau you ikut, malam you tak makan langsung lepas pada maghrib tu, alhamdulillah, melatonin akan berterima kasih pada you. Sebab saya kata tadi, dalam semua hormon, the latest kajian bukan glutathione yang jadi antioksida yang lawan kanser, lawan penyakit-penyakit yang serius, kronik semua tu, rupanya melatonin. Dan you tak digalakkan beli melatonin, makan. Ada jual melatonin, tetapi tak digalakkan sebab yang tu tak natural. Yang natural datang daripada mana? Datang daripada tidur, dan tak kenanya cahaya matahari belah malam, tapi wajib kena waktu siang. Sebab bila kena waktu siang,
dia memberi rangsangan untuk menyediakan melatonin waktu malam, kortisol waktu siang. Itulah sebenarnya tuan-tuan sekalian, saya dah habis cerita supaya you tahu kenapa 3 sebab tadi. Sebab apa? Bila you jaga circadian rhythm ni, body clock kita tu, semua pemakanan you, hormon-hormon yang saya kata apa, setiap organ tu Tuhan dah bagi clock dia. Pukul berapa liver tu aktif, pukul berapa pankreas yang keluar insulin tu aktif, dan bila dia tengok makanan apa yang lebih banyak you masukkan, dia bagi signal kepada otak untuk orang kata apa, mempercepatkan proses supaya insulin tu boleh proses dengan baik. Kan orang kata sebab pemakanan saja, bukan pemakanan saja, pukul berapa you makan tu sama mustahaknya, bahkan lebih mustahak. Kalau you asyik duk binge belah malam pukul 11 je, you ambil satu paket kacang banyak-banyak, ataupun nasi lemak atau roti canai, betul tak? Kita mengopi pukul apa? Siap. Nampak macam seronok, gelak ketawa semua, tapi bila sakit seorang diri. Saya ulang, gelak ketawa ramai, tapi bila jatuh sengsara, you suffer alone. Tak percaya? Cuba sakit tengok. Okay? Baik, itu dulu saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan you dapat manfaat sesuai dengar fitrah dan aturan Allah. Saya bersyukur sangat bila sampai di tanah suci ini, Tuhan bagi idea-idea dan ilmu-ilmu baru macam ni untuk saya kongsi dengan anda. Semoga anda ambil dengan hati yang terbuka dan praktisnya sedekat mungkin. Puasa hari Isnin dengan Khamis tu cun, puasa putih lagi cun, malam kita puasa yang boleh dia panggil wet fasting, boleh minum minuman yang tidak bergula, of course. Maksudnya paling manis pun air kelapa, one of the best. Okey, kalau macam tu kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada anda semua di Kuala Lumpur atau di Singapura, Brunei, di mana saja anda. Alright, tadi line terputus sekejap. Okey.